Tak faham, takut kencing yang menipu tu bukan, tu bahasa Melayu lah. Ada dua makna, makna hakiki ataupun makna majazi. Ya, ni kencing yang hakiki betul ni. Kan? Maka janganlah kamu ataupun dia memegang zakat dengan tangan kanan, beristinja dengan tangan kanan dan bernafas dalam bekas minuman. Ada tiga benda yang disebutkan di sini. Ya, adab bila mana kita qada hajat ataupun kita buang air. Ini hebatnya Islam. Nabi ajar pada kita daripada sekecil-kecil perkara. Bab kencing berak, bab perkara dalam kain pun diajar dalam Islam, apatah lagi pada perkara yang besar-besar. Kan? Perkara muamalah, perkara politik, perkara tu lagi dah disebut dan diajar dalam agama Islam. Ya. Maka jangan kita pisah-pisahkan. Jangan kita asing-asingkan ilmu-ilmu Islam. Ya, mesti diajar dan diambil tahu pada semua perkara. Itu mesti. Sebab sebenarnya penjajahan yang dilakukan kepada umat Islam di bahagian Nusantara ni lagi teruk sebenarnya berbanding penjajahan kepada umat Islam saudara kita di tanah Arab. Islam Palestin, Syria, Yaman dan sebahagian tempat di sana mereka dijajah dengan peperangan. Dibedil, dibom, ditembak, dengan senapan, dengan pistol. Mati saudara kita di Palestin, di Syria. Tapi walaupun kena serang, kena bom, tembak, bedil, mati mereka dalam keadaan beriman. Akidah masih terjaga. Dan ramai yang mati syahid, mati yang mulia di sisi Allah. Ya, bukanlah makna kita sokong peperangan tersebut, tidak. Kita bukannya sokong Yahudi, sokong Asad, sokong kezaliman, tidak. Kita lawan kezaliman, mesti dihalang kezaliman. Cumanya yang diserang, yang dibunuh saudara kita tu, insya-Allah mereka mati dalam keadaan akidahnya terjaga, beriman dan mati syahid. Ya. Dia berbeza serangan musuh kepada umat Islam di Nusantara, tempat kita ni, di Malaysia baik, Indonesia baik. Serangan yang dibawa ialah serangan pemikiran. Serangan pemikiran ni sebenarnya lagi bahaya dan lagi dahsyat sebenarnya serangan ini. Kesan dia lagi teruk. Lagi teruk. Kita akan lihat orang Islam yang semayangnya dijaga, puasa ibadat semuanya dijaga, haji umrah dia buat, zakat ditunaikan. Orang Islam ni yang dijaga semayang ni, dia boleh kata sebenarnya agama semua ni sama je. Semua agama nak menuju ke syurga belaka. Oh, bahaya ayat lagu ni. Kan? Padahal semayang dah tu. Padahal ibadat dah tinggal dah, puasa. Dengan puasa sunat lagi dia buat. Kan? Tapi dia boleh kata agama sama. Semua agama nak masuk syurga belaka. Tak. Ini kesan penjajahan pemikiran. Fikrah yang telah dijajah oleh musuh. Kan? Mana boleh kata agama semua ni sama? Tak boleh. Inna dina indallahil Islam. Semua sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Dan agama lain tertolak sama sekali. Kan? Maka ini perkara yang penting. Ya. Ada orang semayangnya jaga, ibadatnya bagus dan sebagainya. Dia kata politik tak ada kena-mengena dengan agama. Kan? Itu tak boleh. Ni fahaman-fahaman sebegini merosak masuk dalam masyarakat kita. Nak buat rasa tak apa, tapi jangan kacau orang. Kan? Jangan kacau orang. Nak tukar jantina ke, nak apa nama jadi perempuan ke, jadi lelaki ke, tak apa, jangan curi duit orang. Jangan rasuah dia kata. Jangan kacau orang. Nak tukar jantina ni kena duit sendiri. Bahaya lagu ni, kan? Tak apa, tak semayang pun, tak apa, tak tutup aurat pun, yang penting hati baik. Kan? Hati kena baik, jaga adab, jaga akhlak. Pandai juga dibincang beradab dengan akhlak. Kan? Jadi sebenarnya ini serangan yang lagi bahaya. Menyebabkan takut terganggu akidah dan iman dia terpesong bila mati, wal a'yadzubillah.
Takut mati dalam keadaan akidah yang rosak. Jadi serangan ni lagi dahsyat yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Umat Islam di Nusantara diserang dengan sebegini cara serangan. Tak diserang dengan bom, dengan bedil, tembak, senapang, tidak. Kan? Diserang dengan pemikiran yang lagi bahaya kesannya selepas kehidupan kematian kita. Selepas mati itu lagi bahaya kesan dia. Maka nak sebut di sini apa? Semuanya dalam Islam ni ada. Dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bab kencing berak Nabi ajar. Ini hadis kita baca, kan? Bila kencing, bila buang air, kemaluan tersebut jangan pegang dengan tangan kanan. Sebab tangan kanan fungsinya lain. Ya, untuk benda-benda yang bersih, untuk makan, untuk minum. Untuk kemaluan punggung basuh ni, kencing berak ni, gunakan tangan kiri. Ni adab. Kan? Nampak simple, tapi benda simple ni kalau kita buat pun boleh pahala. Bayangkan kalau kita kencing, kita berak, kita basuh dengan tangan kiri dengan niat nak ikut sunnah Nabi, boleh pahala berak kencing kita. Ingat ke semayang bang je boleh pahala? Kan? Kencing berak pun kalau ikut caranya boleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makruh daripada bab yang lebih aula kerana gelangan itu pada tempat hajat ketika ditunaikan hajat. Baik. Kemudian apa lagi? Jangan memegang zakat dengan tangan kanannya. Samalah. Jangan pegang zakat dengan tangan kanan. Jangan bernafas dalam bekas minuman. Bila kita minum air, ada cara dia. 2 ataupun 3 tegak sekali minum. Kemudian bernafas. Minum lagi. Kan? 2 ataupun 3 tegak. Kemudian bernafas. Kan? Maka itu adab ketika kita minum air. Kan? Ni semua ni sedia maklum berkenaan dengan adab-adab ni. Baiklah, terus hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19, haddatsana Ishaq akhbarana Abdus Samad haddatsana Abdul Rahman bin Abdullah bin Dinar sami'tu abi an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu as-sara min al-'atash فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. Ishaq menceritakan kepada kami, berkata Abdul Samad mengkhabarkan kepada kami, berkata Abdul Rahman bin Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, aku mendengar ayahku daripada Abi Saleh, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi cerita seorang lelaki melihat seekor anjing yang makan pasir kerana haus dan dahaga yang lama sangat. Lantas lelaki tersebut menjadikan khuf ataupun kasutnya sebagai bekas pencedok air dan diberi minum kepada anjing tersebut hingga hilang dahaga. Kemudian Allah mengucap terima kasih kepadanya dan memasuknya ke dalam syurga. Allahu Rabbi. Ini cerita masyhur. Yang biasa kita dengar. Hadis sahih. Cerita ni hadis sahih. Seorang lelaki berjalan di tengah padang pasir, kemudian bertemu dengan seekor anjing yang dahaga, yang menjilat pasir, dahaga. Anjing ni betul najis mughallazah. Mughallazah tu pula mazhab kita Syafi'i. Kan? Ada sebahagian mazhab lain bukan kategori mughallazah, kan? Mughallazah dari sudut najis, tapi dari sudut peri kemanusiaan, dari sudut belas terhadap sesama makhluk ditetap sama. Mesti tak boleh dizalimi, mesti tak boleh dianiaya sebab dia binatang dan dia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kan? Orang belah-belah Cina dia buat anjing golek. Nak tengok video kan? Allah tergamuk dia. Sebab tu mungkin hikmah mari penyakit itu, wabak tu, kan? Wabak corona.
ke Corolla. Corolla kereta. Kan? Corona. Pasal apa? Pasal antara sebabnya dia beritahu makanan. Habis binatang yang melitah tu dimakan ke darah belaka. Anjing tak anjing, babi tak babi. Lidi sate tu, lidi kita cocok sate. Ambil ayam, ambil daging, ambil kambing, ambil perut, cocok buat sate bakar. Dia dak ambil tikus. Tikus cocok sekor 2 3 ekor 4 ekor buh di sebatang lidi tu jual. RM5 sebatang contoh. Ya. Hak kedai sebelah tu pula lidi juga cocok benda cicak. Digoreng celup tepung garing tu buh. Cocok dekat lidi tu cicak. Lepas tu yang wartawan tu tanyalah pembeli hak tukang makan tu, dia kata rasa lagu mana ni? Cicak goreng celup tepung ni. Dia kata rasa macam ikan bilis. Ranguk dia kata. Jadi mari penyakit-penyakit, wabak-wabak sebegini sebab tak dijaga berkenaan dengan makanan dan minuman. Sebab tu Islam comel dah. Islam comel. Okay. Anjing pun dimakan. Buat golek, buat apa nama ni, panggang lagi, wala'iyadzubillah. Ya. Kita dah ada binatang-binatang yang halal dan binatang-binatang yang boleh dimakan, binatang yang haram dimakan berdasarkan Quran dan hadis, bukan berdasarkan akal. Kalau ikut akal, kita ikut cara orang asli. Orang asli dia tak makan ayam, dia makan beruk. Bila ditanya pasal apa tak makan ayam, ayam kotor ustaz, makan ulat dekat tanah, beruk makan pisang. Kan? Jadi dia kata beruk lagi bersih makan pisang, ayam dia tak makan kotor dia kata. Jadi halal haram ni tengok Quran, tengok hadis. Bukannya ikut akal. Kan? Jadi walaupun anjing ni dalam kategori najis, tapi sebenarnya anjing juga binatang dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bila lelaki ni nampak anjing yang kehausan, yang dahaga, letih amatlah dia ni. Dengan sebab dahaga tadi, kemudian lelaki ni menggunakan kasut dia. Khuf, Arab panggil khuf. Ya. Dicedak air dengan menggunakan kasut, disuruh diberi minum, maka anjing tu minum. Kan? Maka ada beberapa perbahasan yang disebutkan di sini. Sifat ihsan. Memang setiap makhluk manusia ni kita diajar untuk bersifat dengan sifat ihsan. Jangan ada sifat yang menzalimi walaupun terhadap binatang. Terhadap orang lagilah tak boleh zalimi, tindah orang. Terhadap binatang pun sama. Kecuali binatang-binatang yang diharuskan untuk kita bunuh dia. Antaranya binatang-binatang yang membawa wabak, penyakit. Ya, nyamuk Aedes, tak apalah, dia bawa penyakit. Tikus. Sebab tu ada majlis perbadaran kan, dia bagi anugerah. Seekor tikus RM2 ke apa, RM3. Hak tak ada kerja sangat cari tikus je. Cari tikus, takak tikus, jual tikus ke majlis pemandaran ni boleh duit. Kan? Pasal apa? Pasal tikus binatang yang membawa wabak penyakit. Tak apa. Binatang-binatang yang berbisa yang membawa penyakit diharuskan. Yang selain daripada tu kena jaga binatang ni. Kena jaga. Kan? Walaupun binatang itu mughallazah hukumnya. Anjing dengan babi, tapi dari sudut ihsan maka kita jaga mereka. Pintu kebajikan untuk nak membantu ataupun menolong sesama makhluk. Timbul perbahasan di sini berkenaan dengan jilatan anjing. Kan, dah dia ambil kasut, lepas tu dia isi air, lepas tu dia beri anjing tu minum air, kemudian macam mana kasut dia tu setelah dijilat anjing. Memang kita sebut tadi ianya berlaku khilaf di kalangan ulama.
Ya. Dia sebenarnya asal hadisnya Nabi hanya menyebut basuh 7 kali sekali dengan air tanah bekas-bekas yang dijilat anjing. Kan, yang hanya dijilat anjing. Kan, lepas tu mari ulama kita mazhab Syafi'i, oleh kerana mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ni dia agak ihtiyat, dia agak berhati-hati, maka oleh kerana Nabi sebut lidah anjing, liur anjing saja, Imam Syafi'i pun qiyas belaka seluruh tubuh anjing. Kan, seluruh badan anjing pun jadi mughallazah. Kemudian dalam Quran pula disebut berkenaan dengan haram babi, oleh kerana babi najis yang lagi berat dari anjing, Imam Syafi'i pun qiyas pula pada babi. Maka jadilah anjing dan babi itu mughallazah dalam mazhab kita. Sedang ada perbahasan mazhab yang lain, mereka 2 ekor binatang ni tidak pun dalam kategori mughallazah, najis biasa saja. Dan kalau tersentuh, basuh air macam biasa, hilang kesan, hilang air, bau, rasa, warna tu, selesai. Kan? Itu apa nama ni, perbahasan lah. Maka di sini tidak ada masalah. Kan? Ada pendapat yang mengatakan tidak ada masalah walaupun kasut itu dijilat anjing. Ya. Kemudian timbul pula perbahasan, macam mana seseorang yang membela anjing, anjing yang terlatih, yang digunakan untuk berburu, masuk hutan, dilepas anjing, anjing kejar, pergi tangkap rusa ataupun kijang, ataupun binatang yang sewaktu dengannya lah, ada rusa, kijang, pelanduk, apa, kancil. Ni binatang-binatang hutan. Anjing dia nak tangkap, takkan nak guna gari nak tangkap pelanduk tu, dia guna gigi dia. Kan, dia gigit mana-mana bahagian rusa, pelanduk, kacil ni, mana biasanya di leher lah, dia rek rusa ni bawa ke tuan dia. Kan, kalau dah mati lagi, tuan dia akan sembelih. Kalau dah mati dah rusa tu, maka tak perlu sembelih. Pasal dah niat lepaskan anjing tu dengan niat sembelih tadi. Kemudian yang kesan digigit anjing tu tak perlu sama sebanyak 7 kali. Basuh 7 basuhan sekali dengan air tanah, tak perlu dah. Ini hukum. Sebab apa jadi gitu? Sebab apa? Kalau bekah, kalau pinggang, kalau cawan yang dijilat anjing tadi kena basuh 7 kali sekali dengan air tanah. Sebab apa? Yang diburu tadi, kambing, rusa, kambing bukan yang diburu lah di hutan ni, rusa, kacil sebagainya ni, bila dah digigit ni, anjing gigit, tak perlu basuhan 7 kali. Ini sebutlah hukum. Maka ulama kaji pula. Ulama kaji, pasal apa lagu ni? Sebab apa yang anjing menjilat, cawan menjilat pinggan, kita basuh 7 kali. Kan? Itu pun kalau nak pakai lagi lah. Kalau tak pakai, buang je lah. Kan? Buang je lah. Kalau jenis gelah ataupun mangkuk tu jenis Tupperware, mungkin kita basuh kot, pasal barang mahal. Kan, kalau jenis-jenis lain mungkin kita tak basuh, kira pakai anjing ambil lah jilat tu. Sebab dibuat kajian, bila anjing itu nak makan dan nak minum untuk diri dia, maka bila dia jilat ataupun dia makan, dia akan mengeluarkan satu kuman daripada air liur dia yang keluar dan lekat pada pinggan ataupun cawan yang dia jilat. Jadi kuman ini tak boleh dibuang, tak boleh dibasuh kecuali dengan 7 basuhan tadi sekali dengan air tanah. Bila mana? Bila anjing itu nak makan dan nak minum untuk diri dia. Tetapi bila anjing itu berburu dan itu bukan makanan dia, dia tahu rusa, pelanduk, kancil ni makanan tuan dia, ni bukan makanan aku. Jadi bila anjing tu pergi berburu, dia gigit cengkam rusa, pelanduk, kancil ni, air liur yang ada kuman tadi tak keluar. Pasal itu bukan makanan untuk dia, kambing ataupun rusa, kancil ni untuk tuan dia. Sebab tu dalam hukum tak perlu dibasuh 7 kali binatang buruan yang digigit oleh anjing pemburu tadi. Kan?
Yang dia jilat untuk diri sendiri, dia keluarkan air liur yang ada kuman tersebut, maka mesti dibasuh dengan 7 pusingan, 7 basuhan sekali air tanah. Yang diburu, anjing tahu itu bukan makanan dia, maka air liur yang berkuman, yang menajis itu tak keluar. Ini kajian dibuat, kan? Maka menyebabkan tak perlu kita basuh. Dan hatta kalau mati sekalipun binatang tu, rusa kancil ni, tak perlu disembelih. Ini hukum dari sudut binatang buruan, binatang yang diburu. Maka hebat Allah Ta'ala ciptakan binatang ataupun makhluk yang bernama anjing ni. Maknanya apa? Anjing binatang yang amanah. Binatang yang tidak ambil bahagian orang yang bukan bahagian dia, kan? Pada anjing kalau dia cerdik, dia boleh makan sikit, apalah aku nak ambil sikit bahagian leher dia, kan? Tak, anjing tak ambil lagu tu, kan? Dia bawa ambil untuk tuan dia, dan untuk bahagian dia tuan dia akan bagi nanti, kan? Dengan makanan, minuman dan sebagainya, ada bahagian makan dia, kan? Tu dia. Satu perbahasan. Perbahasan yang kedua pula, yang mungkin kadang-kadang orang kita pun terkeliru berkenaan dengan mughallazah, najis berat anjing dan juga babi ni, kan? Terkeliru macam mana? Biasa kita lihat orang-orang Cina ni, kan? Yang ada bela anjing, lepas tu dia bawa anjing masuk market, masuk mall. Dia ambil anjing letak dalam troli. Ini bukan kita tak cerita dari sudut adab, dari sudut menghormati kaum sebagainya. Itu memang ada jenis kurang ajar lah, kan? Yang tak hormat sensitiviti orang Melayu, Islam sebagainya, ada lagu ni. Ni nak macam dari sudut hukum, kan? Dari sudut hukum dia berbeza. Hak jenis kurang ajar, hak jenis tak hormat tu ramai juga, dan ada lah kalangan mereka, ada yang jenis hormat ada. Tapi dari sudut hukum, bila dia ambil anjing seekor, buh dalam troli, kan? Biasanya kita buat apa? Ambil troli tu, pergi basuh samak tu, 7 basuhan sekali dengan air tanah. Sepatutnya tak payah, sebab hukum dalam mazhab kita apa sebut? Al-jaffu bil-jaffi tahurun. Apa dia? Kering dengan kering suci. Kata ingat hukum ni, bak anjing, bak babi, kering dengan kering suci. Apa maksud kering dengan kering? Tangan kita kering, badan kita kering, kemudian badan anjing itu pun kering, sentuh dengan kita, maka ini tidak mendatangkan apa-apa najis. Ini bukan masalah, ini masalah kita sendiri ni, kan? Dia akan jadi najis kalau salah satu basah ataupun dua-dua basah. Tangan kita basah, badan anjing kering, ataupun badan anjing basah, tangan kita kering, ataupun dua-dua basah, bersentuh, barulah najis tu mari. Barulah kena basuh basuhan 7 basuhan sekali dengan air tanah. Kalau kering sama kering, tidak ada masalah. Badan anjing tu kering, troli tu pun confirm kering lah, kan? Pasal diambil daripada tempat troli yang kering. Diletakkan anjing dalam troli tu dari sudut nak sembang bab adab, sensitiviti yang tak dijaga, itu hal lain. Ni kita nak bincang hukum. Bukan mana kita nak benarkan dia orang senang-senang bawa anjing, tidak. Dari sudut hukum, makanya tak perlu dia ambil troli tu nak basuh 7 kali, sebab dua-dua kering. Dua-dua kering. Kita masuk kedai hardware. Hardware itu pula orang ownernya Cina, yang kadang-kadang dia jual bulu, berus dan sebagainya daripada bulu-bulu babi, kan? Bulu babi itu kering, tangan kita kering, tiba-tiba kita tersentuh, tak nak tengok, oh lembutnya bulu ni. Lepas tu Cina bagus, ayah ini babi bulu babi alamak, kena basuh 7 kali, kering sama kering suci. Jangan bimbang, nak kering sama kering suci. Masuk kedai kulit, kasut, kedai handbag dan sebagainya, kan? Kita tak tahu, tengok mana kulit rimau, mana kulit buaya, mana kulit ular, mana kulit babi ni, kita tengok, oh lembutnya kulit dia, kan?
Cina tu mari, ni kulit babi. Kulit babi. Maka sentuhan tersebut, kasut tu kering, tangan kita kering, maka tak berlaku najis di situ. Ingatlah kaedah ni. Ingat kaedah ni. Dia akan berlaku najis salah satu basah ataupun dua-dua basah. Tangan kita basah, disentuh kasut kulit babi. Ataupun dia basah, kita kering, ataupun dua-dua basah, baru dia datang najis tu, barulah kena basuh 7 basuhan. Clear? Jelas ada benda ni. Maka faham lagu tu lah. Tak ingat ada satu masjid tah di mana saya lupa dah. Babi masuk dalam masjid, ingat ada kes dulu. Masjid mana? Lupa dah. Selangor ni kan? Bukan Terengganu ni. Terengganu insya-Allah beres. Kan? Selangor ni rasanya. Selangor rasanya. Ke belah-belah mana? Betul, Selangor. Tengah semayang ke lagu mana, babi dari hutan tu keluar, masuklah masjid, pijak kapet sebagainya. Kecoh orang kampung Korea kan. Jadi kapet tu kering. Babi tu pun kering lah. Maka sebenarnya setakat boleh sapu-sapu hilangkan kesan pasir, kesan kotor tu saja. Tak perlu nak ambil kapet, buat keluar, basuh 7 pusingan sekali dengan air tanah. Tak perlu dah sebenarnya. Sebab bila kita faham hukum ni, bila kita faham kaedah asal berkenaan dengan hukum mughallazah, hukum najis berat, kan? Bila basah dengan basah ataupun salah satu basah, barulah najis tu mari. Biar faham ni. Lepas tu kalau jumpa anjing-anjing kat tepi jalan tu kan, yang tersepit ke, yang terkecemasan berhajat kepada bantuan, nak kena angkat sebagainya, jangan rusing. Kita boleh tolonglah anjing tu. Cumanya bukan untuk senang-senang nak pergi sentuh. Ada orang buat program pula nak sentuh anjing, itu tak kenalah. Kan? Saja nak sentuh, nak usap, nak belai. Anjing ni bukan macam kucing. Kucing lain. Kita usap, kita belai, duduk dengan kita. Anjing lain. Anjing bukan binatang yang macam kucing. Nak bela anjing boleh, tak ada masalah. Cuma mesti bela anjing dan buatkan satu rumah anjing di luar. Bukan anjing duduk dalam rumah sama dengan kita macam kucing. Kucing tak apa. Masuk bilik bila air, tidur atas katil sama dengan kita, itu kucing. Anjing kita jaga, kita bela untuk jadi guard, penjaga di luar rumah. Siapkan satu pondok dia, satu bahasa kita panggil apa? Kerana panggil guk anjing. Tak di luar tu. Pondok anjing lah kan. Biar dia jaga di luar, dia duduk di rumah. Tak ada masalah, boleh. Kan? Boleh. Kan? Baik, itu hukum anjing. Kan? Najis mughallazah ni kadang-kadang orang kita pun sedikit terkeliru. Terkeliru. Macam mana boleh datang najis ni? Macam tadi. Dua-dua basah ataupun salah satu basah. Kalau dua-dua kering, najis itu tak mari. Najis itu tak akan terhasil. Faham tak? Baik. Apa lagi kat sini? Ya. Keampunan dan rahmat daripada Allah. Tengok. Hebatnya keampunan Allah, hebatnya rahmat Allah. Bukan takat semayang bang je nak boleh pahala ni. Bukan takat buat ibadat je nak masuk syurga ni. Beri minum anjing pun dengan rahmat Allah, belas ihsan daripada Allah, masuk syurga kawan ni. Masuk syurga. Kan? Hadis ini menjadi dalil kepada mazhab Maliki berkenaan dengan anjing bukan mughallazah. Maliki mengatakan anjing bukan mughallazah. Sebab tu kita akan lihat, saya di Mesir dulu ramai orang Mesir Islam. Islam. Tapi yang jenis yang bukan mazhab Syafi'i ni, mazhab Maliki ni, memang dia bela anjing buat masuk dalam rumah. Dia bela anjing buat masuk dalam rumah, anak-anak dia duduk kabak atas anjing, buat macam kuda anjing. Main anjing tu. Kita ingat kau orang Kristian, orang kafir, dak orang Islam. Sebab Mesir ni kadang-kadang kita tak boleh beza. Orang Mesir ni muka Arab belaka, muka Mesir ingat ke orang Islam, Kristian. Kristian di Mesir tak sampai 10% pun, sikit sangat. Kan, sikit sangat je Kristian di Mesir ni. 90% lebih tu Muslim. Cumanya Muslim tu pula Syafi'i ada, Hanafi ada, Maliki pun ada. Kalau jenis Maliki ni memang dia bela anjing bola rumah.
Pasal bagi dia bukan mughallazah. Cuma mazhab kita anjing ini mughallazah. Kan? Najis yang berat. Tu dia. Kan? Tapi kita peganglah dengan mazhab kita, tak ada masalah. Kerana kita pegang dengan Syafi'i kita, cumanya biar faham kaedah najis tu datang lagu mana. Bukan asal sentuh najis tu mari terus. Kan? Asal bertempuh aja, tepuh tangan kita, badan kita dengan badan anjing atau babi, najis tu mari. Tidak. Kalau kering sama kering tidak ada masalah. Kan? Macam anjing masuk troli tadi dah. Anjing duduk atas troli, anjing kering sama kering tak ada masalah. Kan? Ataupun masuk kedai tersentuh bulu babi, tersentuh kulit-kulit, barang kulit daripada babi, kering sama kering tak ada masalah. Kalau nak basuh bolehlah basuh, cuma tak perlu basuh dengan 7 basuhan sekali dengan air tanam. Itu tak perlu. Kalau rasa tak yakin ya. Kereta, ya, kereta parking, kemudian basah sebagainya, anjing mari panjat, accident lah. Lepas tu tak ada masalah tu. Kan? Apa nama ni, walaupun dalam keadaan anjing tu basah, anjing tu ada air, kemudian kita langgar sebagainya, sebab kereta ni bukan barang yang tersentuh dengan kita hari-hari. Dia beza dengan pinggan, dengan mangkuk, dengan baju, dengan pakaian. Dia beza. Kan? Kereta ni barang yang di luar, yang kita duduk di dalam kereta. Bukan anjing tu masuk dalam kereta, atas kursi yang kena, handle kena, steering, bukan kan? Duduk di luar. Maka cukup pergi hantar kawas je. Hantar kawai, dia basuh RM8, RM10 bayar tu, selesai lah. Tak ada masalah. Kan? Allahu'alam. Okey? Cukuplah setakat tu. Kan, bunyi loceng dah ni. Tengok muka pun lapar perut belaka dah. Kita berhenti kat sini insya-Allah. Kan? Tuan-tuan, kita ni insya-Allah nak buat misi untuk hantar bantuan ke Yaman ni bulan 3 ni. 7 Mac hingga 12 Mac kita akan buat satu misi. Kita nak cari dana ni lebih kurang 1.5 juta nak bantu umat Islam di Yaman. Yaman ni kita kena bantu tuan-tuan. Yang pertama, atas sebab Yaman ni dalam suasana perang hari ni lah. Ramai yang kebuluran, ramai yang tidak ada ubat, yang tak cukup zat dan vitamin. Itu satu bab, satu segi kita orang di sini kena bantu Yaman. Yang kedua, kita kena bantu Yaman sebab apa? Sebab nak balas jasa. Tuan-tuan kalau baca sirah, baca sejarah Islam tanah Melayu dulu, tok nenek moyang kita terima Islam dari pendakwah-pendakwah Yaman. Kan? Orang Yaman, pendakwah mereka datang ke sini mengislamkan tok nenek moyang kita. Maka Yaman ini orang yang berjasa besar dengan orang Melayu. Kan? Kita terima Islam daripada dakwah mereka lah dulu. Maka hari ni Yaman susah, Yaman mesti dibantu, kita orang Islam lagilah kena bantu. Kan? Jadi nak ucap terima kasih kepada orang Yaman, maka kita bantu mereka dengan derma kita. Satu, sebab perang, susah mereka, kebulu tak cukup ubat, tak cukup makan, pendidikan pun tak sempurna untuk anak-anak. Yang kedua, terima kasih mereka balas jasa. Sebab tok nenek moyang mereka lah yang datang ke sini, tok nenek moyang kita terima Islam, dan kita hari ini dapat menikmati nikmat iman dan Islam tu. Ya, maka pakat-pakat bantu. InsyaAllah misi ni bulan 3. Bulan 3 tuan-tuan, kalau duit tak bawa, boleh nanti balik ambil nombor akaun, boleh bank in bila-bila masa insya-Allah. Ya. Yang kedua, di luar sana ada jualan sikit, ada madu. Madu ni saya baru ambil madu yang baru daripada pembekal yang baru. Saya dah banyak jual madu ni tuan-tuan. Biasanya kalau pembekal tu yang jual madu ni, dia bawa madu, ustaz, ni madu saya ustaz, ambil lah ustaz, ustaz tolong jual. Dan ini CJ pengesahan yang mengatakan madu saya ni ori, asli. Jadi saya pun percaya ke dia. Saya ambil madu dia, saya jual lah.
Bila ada jemaah tanya, Ustaz, madu Ustaz ni asli ke tidak? Saya jawab asli. Asli berdasarkan apa yang pembekal tu bagi tahu saya, tunjuk CJ, saya percaya, okey, asli. Berbeza dengan madu ni tuan-tuan, saya ambil dengan seorang pembekal ni yang mana saya ikut sendiri dia masuk hutan. Ya, untuk ambil madu. Dia panjat pokok ni, dia pakai baju angkasawan naik bulan tu. Kan, saya duduk belakang jauh-jauh je, saya tengok dari jauh dia panjat tu ambil madu, turun ke sarang sebagainya, dia botolkan, dia packaging masuk kotak. Maka ini saya betul-betul yakin. Bila orang tanya, Ustaz, asli madu ni? Confirm asli. Saya pergi tengok sendiri dia ambil madu di pokok. Tu nak sebutnya. Kan? Sebab madu ni musibah hari ni. Satu pasaran industri yang musibah. Orang buat dengan gula, orang bancuh dengan air gula. Kita ingat ke kita minum madu, rupa-rupanya air gula. 4 tahun duk amal kena kecil manis. Kan? Jadi yakin ni tuan-tuan, madu ni sebab saya lihat dengan mata kepala sendiri, dia ambil dan dia botolkan madu-madu tersebut, insya-Allah. Tu dia boleh tengoklah. Kita beli di luar sana dan kita beli sambil di rumah. Satu lagi untuk dana madrasah kita buat package umrah bajet asal sampai 4,990. 5,000 kurang RM10. Kan? Package ni termasuk tiket, hotel dan harga visa 350 tu. Visa umrah 350 termasuk makan minum 3 hari sehari, termasuk juga ziarah Hudaybiyah, Ja'ronah, Bukit Uhud, Masjid Quba, Kebun Kurma, semua termasuk dalam package ni. Kita namakan package asal sampai. Kan, tarikhnya 11 hingga 20 April. Bulan Syakban ni kita nak pergi, insya-Allah. Kita terhad kepada 20 orang saja. Tuan-tuan, tolong wawarkanlah siapa-siapa saudara mara yang nak pergi umrah dengan package yang bajet ini, boleh maklum pada saya, insya-Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi